Hai semua, anda bersama saya Adiba dan hari ini saya nak membuat ulasan buku. Dan buku yang saya pilih berjudul Di Mana Tangkai Nyawamu. Buku ini terbitan Utusan Publication and Distribution Sdn Bhd. Cetakan pertama pada tahun 1999 tetapi diulang cetak pada tahun 2001. Buku sebanyak 143 muka surat ini sebenarnya ialah antologi, cerpen dan juga sajak. Yang menariknya mengenai buku antologi ini ialah ia mengandungi 10 cerpen dan 10 sajak yang memenangi hadiah sastera Utusan Melayu Public Bank 1998. Dikabarkan pada tahun itu saja penyertaan untuk cerpen ialah sebanyak 182 naskah dan 526 sajak. Wow. Sudah tentunya persaingan sangatlah sengit dan penilaian dibuat dengan sangat teliti. Baiklah, disebabkan buku ini ialah gabungan beberapa penulis, gaya penulisan ialah pelbagai. Ada yang menggunakan bacaan mudah, ada yang artistik dan simbolik juga, dan ada yang saya perlu baca secara perlahan-lahan untuk menghayati, untuk menghadam karya ini kerana menggunakan nilai sastera yang sangat tinggi. Akan tetapi, walau bagaimana sekalipun corak penyampaian, setiap karya jelas akan mesejnya dan mengangkat isu-isu serius yang kadang-kadang kita pandang enteng. Ia juga syarat dengan nilai-nilai murni dan juga pengajaran. Sebagai contoh, satu karya yang saya suka, ia berjudul Angan Anak Mat Jenin, karya Siti Hawa Muhammad Hassan. Karya ini dia mengisahkan mengenai pasangan warga emas, iaitu Pak Malik dan juga Mak Mila. Kehidupan mereka harmoni dan bahagia daripada awal berumah tangga sehinggalah beranak 4, walaupun sekadar cukup makan dan sederhana sahaja. Sepanjang membesarkan anak-anak mereka kerap kali berazam dan juga menabur kata-kata seperti nanti Mimi beri mak ayah RM500 sebulan, dan juga ayah nak jadi askar, tiap-tiap bulan nak bagi RM50. Kalau 4 orang anak bagi RM50, sebulan sudah RM200. Cukuplah untuk mak dan ayah belanja makan. Akan tetapi, bila sudah bekerja, tidak pula membantu. Kadang-kadang pasangan warga emas ini terpaksa pula meminta bantuan untuk membayarkan bil-bil rumah mereka. Tetapi muncul pula rungutan. Seolah pasrah usai luahan perasaan oleh Mak Mila kepada Pak Malik pada satu petang, Pak Malik memberikan buah idea untuk kelangsungan hidup tanpa mengharapkan bantuan anak-anak dan juga mencapai cita-cita mereka untuk mengerjakan ibadah haji di Mekah. Sekali bacaan, seolah-olah isu yang diangkat ialah keibubapaan. Tetapi bila didalami, ia mengangkat isu jati diri sendiri dan kelangsungan hidup tanpa mengharapkan atau bergantung kepada orang lain, waimah anak sendiri sekalipun. Wow, mendalam sungguh bukan? Dan terdapatnya sebuah sajak yang menarik minat saya. Sekali saya baca terus jatuh cinta. Berjudul Biarlah Aku Menjadi, karya Suhaimi Haji Muhammad. Beliau menggunakan terma-terma tiang, jambatan, air jernih dan beberapa lain sebagai perumpamaan untuk dirinya dengan memberi bakti dan kesempurnaan kepada insan tersayang. Saya rasa saya cuba mendeklamasikan beberapa rangkap sajak ini untuk kita sama-sama hayati. Aku biarlah menjadi tiang yang akan menyokong rumahmu berdiri. Aku biarlah menjadi jambatan
untuk kau lalu lalang ke seberang. Wah, ini kalau diberi kepada kekasih hati ni memang cair. Ha. Akan tetapi, kalau dibaca bait-bait sajak ini berulang-ulang, sebenarnya boleh juga untuk orang kesayangan selain daripada kekasih hati. Sebagai contoh, anak kepada ibu bapa atau nenek kepada cucu, dan juga sahabat karib yang saling bergantung. Apa-apa pun karya ni memang di dalam kelasnya tersendiri. Jujurnya, kesemua hasil karya di dalam buku ini memang tinggi nilai sastranya dan semuanya disampaikan secara halus, mendalam dan bijaksana. Bagus untuk peminat karya-karya sastera yang beras tinggi lah pada pandangan mata saya. Jadi, itu ialah karya-karya pilihan saya. Mungkin jika anda membaca buku ini, anda akan mempunyai karya kegemaran yang berbeza daripada saya. Tetapi tidak mengapa. Yang penting kita raikan kecintaan terhadap membaca, menambah aksara dalam kamus fikiran kita dan juga mengangkat nilai sastra kita yang sangat kaya dengan nasihat dan tauladan, disulami dengan lenggok bahasa yang halus dan penuh isi-isi tersirat. Okey, baiklah, itu saja ulasan buku kecil tetapi hebat ni oleh saya. Okey, baiklah, salam sayang. Bye.